Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada subscriber baru yang datang daripada Singapura ada, Brunei ada, Johor ada, Sudi juga datang dan singgah untuk layan kisah seram daripada Zaf, dan juga geng puaka yang setia selama ni. Aku nak ucapkan terima kasih. Tapi korang semua dah tekan ke belum button subscribe? Kalau belum, tolonglah tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru korang takkan terkejut sangat. Wah, macam tu kan. Surprise! Wah, ada surprise tu. Apa surprise dia, Zaf? Beria sangat engkau ni kan. Minggu depan bermula hari Isnin, aku akan mulakan membership geng puaka. Ada yang cakap geng puaka, ada yang nak nama geng pisang. Ikut korang lah. Tetapi apa yang korang akan dapat kalau join membership ni? First kali yang korang akan dapat dah tentulah Zaf. Wah, tiba kan. Tapi yang paling penting, korang akan dapat custom emoji, korang akan dapat tengok video Zaf awal, dan kemungkinan korang boleh juga tengok konten-konten yang menarik yang khas untuk member sahaja. Dan yang paling penting, itulah tanda sokongan kepada Zaf Channel, supaya kalau korang jadi membership tu, Zaf bolehlah upgrade. Kalau tak pun buat konten dekat luar ke, silap-silap boleh interview hantu betul Mat. Jadi kalau korang berminat, silalah support Zaf Channel dengan menjadi salah satu geng puaka membership. Dan lagi satu, banyak betul lah Zaf, cepatlah mula kan. Sabar kejap Mat. Hari ni dah boleh dah, kalau korang nak memberi duit ataupun nak menderma bagi sokong Zaf Channel ni, korang dah boleh dah super thank. Super thank tu apa? Super thank tu dekat komen pun, kalau korang nak menyumbang beberapa amount lah, tak kisahlah RM1 ke RM2 ke, korang dah boleh dah untuk menyumbang kepada Zaf Channel supaya berkembang maju. Wah, dah macam Najib pula. Alright, semua tu dah habis dah. Sekarang ni kita nak cerita kisah pada malam ni berkenaan Atuk Fadil. Fadil dengan atuk dia ni memang rapat, dan yang paling menyedihkan, sebaik saja kematian atuk Fadil ni, ada sesuatu yang dialami oleh Fadil sendiri. Apa yang Fadil ni alami? Seram ke tak seram? Kalau korang nak tahu, stay sampai habis. Let's go guys, kita mulakan dalam malam puaka. Setiap daripada kita mesti ada atuk dan nenek yang amat menyayangi cucu-cucu mereka. Selain daripada mak bapak kita, atuk dan nenek ni lah orang yang agak rapat dengan kita, yang selalu sanggup melayan kerena kita. Tak kisahlah perangai kita macam mana teruk pun, atuk dan nenek selalunya boleh menerima cucu kesayangan mereka. Dan itulah apa yang dialami oleh Fadil ni. Fadil ni sejak daripada kecil lagi, aku boleh cakap sejak daripada bangku sekolah lagi, dah memang rapat betul dengan atuk dia. Sehingga kan tak heran pun kalau Fadil ni tinggal seminggu ataupun sebulan dekat rumah atuk dia ni. Sebab apa macam tu? Disebabkan ibu bapa si Fadil ni sibuk ataupun busy bekerja mencari nafkah untuk menyara adik-beradik si Fadil ni. Fadil ni pula ada 3 adik-beradik. So mak bapak dia ni terlalu sibuk. Tapi disebabkan Fadil ni merupakan cucu kesayangan atuk dia, jadi atuk dia memang tak kisah pun untuk menghantar dan menjemput Fadil ni setiap kali pulang daripada sekolah. Dan makanan kegemaran si Fadil ni yang akan disediakan oleh atuk dia adalah nasi putih dan juga telur masak kicap. Wah, siapa yang suka kan makanan simple-simple ni? Kadang-kadang itulah yang paling sedap. Dan betapa rapatnya Fadil dengan atuk dia, sehingga kan atuk dia ni, hobi atuk dia memang suka berkebun dekat luar rumah tu. Tanam macam-macam lah. Tomato ada, timun ada, cili, daun kari apa semua. So atuk dia ni memang suka berkebun setiap petang. Daripada kecil lagi, Fadil ni sampai nak tolong atuk dia, walaupun tak larat nak angkat cangkul tu, tetapi dia nak juga merasa macam mana penat lelah berkebun tu, disebabkan nak spend time ataupun nak luangkan masa bersama atuk dia ni. Jadi apabila dah begitu rapat dengan atuk dia, dan Fadil ni pula merupakan cucu kesayangan, manalah Fadil ni tak nak berenggang dengan atuk dia. Kalau boleh tu, kalau mak si Fadil ni pun jemput
jemput Fadil untuk balik rumah, kadang-kadang Fadil ni boleh sampai menangis-nangis, meronta-ronta, tak nak balik rumah, tak nak balik rumah. I want to stay with my grandpa. Macam tu lah lebih kurang kan. Sehingga sampai tahap macam tu punya rapat. Tetapi orang cakap perpisahan itu pasti berlaku. Oi, ni yang dapat sedih dah ni. Perpisahan tu pasti berlaku. Dikatakan pada satu hari tu umur atuk dia ni dah sampai ke habis limit lah orang cakap, ataupun sakit tua. Jadi itu tidak boleh dielakkan. Fadil ni memang cukup sedih apabila atuk dia ni dalam keadaan nazak, dah hampir nak meninggal dunia. Menangis-nangis lah di sisi atuk dia, si Fadil ni. Atuk, kenapa atuk nak meninggal? Kenapa atuk nak tinggalkan Fadil? Soalan tak logik, Mat. Dah tentu-tentulah atuk dia pun dah umur 90 lebih dah kan. Tetapi sebab sedih punya pasal, atuk, siapa yang nak jaga Fadil? Atuk, jangan tinggalkan Fadil. Merayu-rayu sehinggalah nafas terakhir atuk dia ni. Dan sebaik saja atuk Fadil meninggal, Fadil dia jadi depression, dia jadi teramat sedih, lalu dipujuk oleh nenek si Fadil ni. Nenek si Fadil ni cakap dekat Fadil, Fadil, jangan sedih Fadil, nenek ada. Jangan risau, nenek akan jaga kau, nenek akan sayang kau sama seperti arwah atuk kau. Kaulah the only one cucu nenek. Engkau je lah di antara ramai-ramai tu yang selalu melayan nenek, melayan atuk, tolong atuk berkebun, kasih nenek makan apa semua. Jangan risau Fadil, kau kena redha. Selepas dipujuk oleh nenek si Fadil ni lah, barulah Fadil berasa lega sedikit. Dan itu telah menyebabkan mak si Fadil ni pun redha je. Tak apalah Fadil, kau nak stay rumah nenek kau, kau stay lah Fadil. Tak apalah kan, kau tak nak balik pun tak apalah. Sebabkan kau ni terlalu rapat dengan atuk kau, mak pun tak nak lah tengok kau sedih. Janji kau happy, tak apalah, cukup lah. Tetapi dalam happy tu guys, ada juga sesuatu masalah yang bakal menimpa Fadil dalam masa sebulan akan datang guys. Sebelum aku nak menceritakan apa masalah yang bakal dihadapi oleh si Fadil dan juga nenek dia ni, aku kena bagi tahu korang satu benda. Semasa atuk si Fadil ni muda, atuk si Fadil ni pernah berkahwin dan mempunyai cucu-cucu daripada isteri pertama tu. Tapi sebaik saja isteri pertama atuk si Fadil ni meninggal dunia, atuk si Fadil pun berkahwinlah lagi seorang. Dan lagi seorang ni merupakan nenek si Fadil sekarang ni. Nenek si Fadil sekarang ni pun ada cucu-cucu dia. Jadi si Fadil ni merupakan cucu daripada isteri kedua atuk dia. Jadi itu semua dah tak ada isu dah. Tetapi apa yang korang perlu tahu, masalah akan timbul sebaik saja atuk si Fadil ni meninggal dunia. Apa masalah dia? Dikatakan selepas sebulan atuk Fadil ni meninggal dunia, pada masa tu si Fadil dengan nenek dia tengah goreng cucuk kodok dekat rumah tu, tengah happy-happy apa semua, nak minum petang. Sekali datanglah cucu-cucu daripada nenek belah pertama ni, daripada isteri pertama atuk dia ni. Cucu-cucu ni pun datang ke rumah si Fadil ni, dan betapa biadabnya selepas kasih salam tanpa bagi tahu apa niat dia orang terus saja ambil segala peninggalan arwah atuk dia orang. Dan cucu-cucu ni rembatlah semua benda. Korang cakap je apa? Pakaian, duit dalam laci, motor, speaker dekat rumah tu, sofa, TV, semua diorang ambil. Lalu dihalang oleh pakcik si Fadil yang memang tinggal dekat rumah tu juga. Dan kalau korang nak tahu, dekat rumah si Fadil ni bukanlah Fadil dengan nenek dia je yang tinggal kat situ. Ada juga pakcik dan makcik si Fadil ni tinggal kat situ. Pakcik si Fadil ni bernama Syah. Dan diorang ada seorang anak perempuan yang baru saja nak mencecah usia 2 tahun. Aku boleh cakap dah reti merangkak lah, yang bernama Ain. Jadi apabila cucu-cucu daripada bini pertama arwah atuk dia ni datang dengan penuh biadab, semua benda main rembat je macam tu. Jadi Fadil dengan pakcik dia ni marah lah. Pakcik dia pun tegur lah cucu-cucu daripada bini pertama ni. Korang ni tak ada adab betul lah, kurang hajar betul lah. Kau datang dekat rumah nenek aku ni, kau pergi ambil, masuk rumah ni kau pergi ambil semua benda kan. Korang ni siapa? Lalu dijawab oleh salah seorang cucu daripada bini pertama ni dengan penuh kurang ajarnya. Dia cakap, engkau ni apa hal lah? Kecoh sangat
Dah lah muka tak senonoh. Oh, sempat sound macam tu, Mat. Lantak kita orang lah sekarang ni, selepas atuk kita orang dah meninggal dunia, kita orang ni cucu dia orang tau. Itu dikiranya milik kita orang juga. Kalau ikutkan betul, kita orang boleh halau lah korang semua keluar daripada rumah ni. Rumah ni dah jadi milik kita orang. Lalu berlakulah pertengkaran, berlaga mulut, pok pek macam tu. Dah tak boleh jadi. Fadil ni pun pergilah call mak dia, suruh mak dia datang. Fadil ni cakap lah, mak, ni pakcik bergaduh ni, cucu-cucu atuk yang lain ni datanglah mak, diorang nak halau nenek, diorang ambil barang semua. Selepas mak Fadil dengar macam tu, memang panas hatilah. Dan mak Fadil ni pula memang mulut tak kasih can, memang laser dan garang juga. Jadi mak Fadil pun selepas 20 minit Fadil dah bagi tahu macam tu, mak Fadil ni pun datang. Masa mak Fadil ni datang, cucu-cucu daripada bini pertama ni, susahlah aku kan nak kena sebut cucu-cucu, aku harap korang faham lah. Diorang ni tengah nak bawa keluar ni, ada yang tengah ambil speaker, ada yang tengah bawa motor, sumbat barang-barang semua dalam kereta. Lalu mak Fadil pun sebaik saja sampai situ, weh, korang semua ni, jangan ambil tu Dan ada juga cucu tu tengah tolak motor, terus mak Fadil tegur, motor tu letak, kau jangan start motor tu, letak balik. Sekejap kan aku perembat muka kau sekejap kan. Mak Fadil marah semua cucu-cucu daripada belah nenek pertama ni. Lalu berlaku juga pertengkaran mulut apa semua. Akhirnya mak si Fadil terus bagi amaran dekat dia orang. Sekarang ni walaupun arwah atuk dah meninggal dunia, dia masih ada bini tau. Ni nenek aku ni, dia masih lagi, mak aku ni bini dia. Jadi segala hak milik atuk korang ni berbalik. Jadi segala harta nenek kau ni dah jadi milik isteri dia lah. Korang ni cucu je. Apa yang biadab sangat? Yang speaker tu kau jangan mainkan. Marah pula. Ada juga yang dah rembat speaker, masuk dalam kereta dah siap play dah. Terus mak Fadil tegur, kau pulang balik speaker tu. Kalau kau nak tahu, speaker tu aku punya sebenarnya. Aku kasih atuk kau pinjam je. Kau jangan rembat macam tu kan. Dan terus mak Fadil cakap, sekarang ni sebelum aku call orang-orang aku, wah, gangster betul mak si Fadil ni. Baik korang belah daripada sini. Selepas dah dihalau, selepas dah dirembat keluar oleh mak si Fadil yang memang terbukti garang ni, terus cucu-cucu ni pulang terus. Tinggalkan barang-barang, terus keluar ataupun berambus daripada rumah nenek si Fadil ni. Cumanya adalah salah seorang daripada cucu belah nenek pertama ni yang bernama Baksha. Dia ni kira cucu yang paling dah tua sikit lah. Dia sound tepek mak si Fadil ni. Dia kasih ugutan yang berbau, yang memang teruk gila. Dia cakap terus dekat mak si Fadil ni, weh, engkau satu family, kau siap lah mak kau nanti, kau tengok apa jadi kat mak kau. Kau halau kita orang macam ni, kau cakap ini hak kau, kau siap kau. Aku tahulah apa nak buat dekat kau. Siap meludah amat. Lalu cucu-cucu ni pun pulanglah ke rumah dengan perasaan yang begitu marah. Selepas daripada kejadian pertengkaran yang agak besar tu, mak si Fadil ni terus pesan dekat nenek si Fadil ni, mak, dengar ni mak, kalaulah cucu daripada bini pertama atuk tu datang lagi sekali, mak bagilah tahu anak mak ni. Jangan biarkan mak, ini semua hak milik mak. Peninggalan arwah atuk ni semua dah jadi milik mak. Jangan biarkan cucu-cucu yang korang hajar tu halau mak daripada rumah mak sendiri. Lalu nenek si Fadil ni pun menganggukkan kepala. Nasib baiklah dia ada cucu, dia ada anak yang merupakan mak si Fadil ni yang cukup menyayangi dan ambil berat tentang dia. Lalu selepas 2-3 bulan, keadaan kembali tenang, kembali normal balik. Fadil bersama pakcik dia menjaga nenek si Fadil ni dengan penuh kasih sayang, happy apa semua. Fadil ni pun dah tak sedih dah selepas kehilangan atuk dia. Mula timbul lagi satu masalah selepas 3 bulan. Selepas banyak betul selepas lagi. Senang cerita, berlakulah apa-apa yang buruk dekat nenek si Fadil ni lepas 3 bulan guys. Apabila hati seorang manusia tu telah dipengaruhi, telah dipegang dan dikawal oleh hawa nafsu dan juga hasutan syaitan,
Berlakulah sesuatu yang amat teruk kepada nenek si Fadil ni. Sebaik sahaja 3 bulan selepas kejadian pergaduhan, selepas cucu pertama ni mula dengan cara kurang hajar datang menghalau nenek si Fadil ni, keadaan semuanya okey guys. Pada awalnya Fadil ni pun duduk okey je, happy je dengan nenek dia. Nenek dia ni pun walaupun dah berusia 80 lebih, masih gagah, masih kuat lagi untuk berjalan, untuk berkebun, untuk tengok TV, semuanya okey. Tetapi tiba-tiba satu hari tu dah mula dah timbul apa orang cakap, lebam-lebam dekat seluruh badan nenek si Fadil ni. Dan bukan sekadar lebam-lebam je guys, nenek si Fadil ni kerap menggaru-garu. Sebab nenek si Fadil ni cakap dekat Fadil dengan pakcik si Fadil ni, gatalnya badan nenek ni. Sampai menangis-nangis sebab tak tahan, sampai kan tak boleh nak tidur tau. Terlalu gatal di seluruh badan. Dan disebabkan asyik menggaruk saja dekat badan tu, daripada jadi lebam-lebam je dah mula ada kudis dah. Sebab nenek dia tak berhenti-henti menggaruk seluruh badan. Jadi selepas diketahui oleh mak si Fadil ni tentang tahap kesihatan nenek dia yang seolah-olah telah terjangkit sesuatu penyakit yang menyebabkan nenek dia ni gatal di seluruh badan, dah ada kudis apa semua, mak si Fadil ni risaulah, lalu menjemput Fadil ni untuk tinggal sementara waktu di rumah Fadil sendiri. Mak dia jemput, mak dia cakap lah dekat Fadil ni elok-elok. Mak dia pujuk Fadil ni, Fadil, dengar cakap mak ni. Sekarang ni nenek ni kita tak tahu apa sakit nenek ni. Mak takut Kang nanti kau berjangkit kejap Kang. Kang nanti tak pasal-pasal kau pula tengok tu keadaan nenek tu dah berkudis-kudis apa semua. Kau tinggallah dulu sementara kat rumah mak kan. Lalu Fadil ni pun bersetuju cakap mak dia. Sebab tengok keadaan nenek dia, Fadil ni pun takut juga kalau dah berjangkit penyakit yang gatal-gatal ni tak kepisang. Jadi sementara si Fadil ni tinggal bersama mak dia, nenek si Fadil ni dijaga oleh pakcik dan makcik yang tinggal dekat rumah nenek tu. So dah dijaga elok-elok. Selepas sebulan lebih macam tu, keadaan nenek bertambah teruk. Dah tak boleh berjalan, dah tak boleh makan, dah tak boleh minum. Badan nenek dia ni dah makin susut, dah makin susut. Kudis tak payah cakap lah, penuh. Memang menyedihkan kalau seorang cucu ataupun seorang anak tengok keadaan nenek yang teruk macam tu, siapa tak sedih. Sampailah pada satu malam ni, tiba-tiba mak si Fadil dan juga Fadil menerima panggilan daripada pakcik si Fadil ni, iaitu Syah ni. Syah ni call mak si Fadil, dia pun cakap, "Weh Saudah, Saudah." Nama mak si Fadil ni Saudah. "Weh Saudah weh, ni aku nak bagi tahu ni, kau boleh datang tak ke rumah nenek malam ni?" Dan mak si Fadil pun cakap lah, "Kenapa Syah weh? Aku ni, alah dah malam dah ni, perlu ke aku datang sana? Kenapa? Nenek ada apa-apa jadi ke?" Aku susah lah nak terangkan dalam phone ni. Aku tak tahu macam mana nak cakap ni. Tapi apa yang aku boleh bagi tahu kau sekarang ni, aku rasa lain lah. Aku rasa nenek ni bukan sakit biasa-biasa ni. Kau datanglah kejap, kau bawa si Fadil sekali. Lalu selepas dah agak risau macam tu, yalah pakcik dia call suruh tengok keadaan nenek dia. Mak si Fadil ni pun risaulah, nenek dan azab ke apa semua kan. Lalu mak si Fadil bersama Fadil pergilah. Perjalanan tu ambil masa dalam setengah jam juga lah. Sebab daripada rumah si Fadil nak menuju ke rumah arwah atuk si Fadil ni memang agak jauh guys. So mak si Fadil ni pun bawa lah, walaupun dah malam pun bawa. Sebaik saja sampai kat rumah tu, mak si Fadil terus berjumpa dengan pakcik si Fadil ni, iaitu Syah ni. Mak si Fadil cakap lah, kenapa ni macam emergency je kan, suruh aku datang malam-malam ni. Nenek okey tak? Dah bertambah elok dah? Itu satu hal, tak ada. Aku bukan nak cakap bertambah elok. Nenek tu macam biasalah, tak boleh berjalan. Lepas tu kudis-kudis dah penuh. Tetapi senang cerita, kau cuba pergi cakap dekat mak kau tu. Kau cuba pergi tegur dia. So mak si Fadil ni pun tak faham dah apa masalah yang sebenar. Dan disuruh pula bercakap dengan nenek. Lalu mak si Fadil ni pun cubalah bercakap dengan nenek si Fadil ni. Dia pun tegur lah, "Mak okey tak ni? Kenapa ni? Ni Saudah datang ni mak. Mak okey tak? Kenal tak?" Yang mengejutkan guys, sebaik sahaja nenek Fadil ni mula mengeluarkan percakapan, tersentak terus. Mak si Fadil tersentak,
termasuk Fadil sendiri terkejut. Sebab apa terkejut? Tiba-tiba nenek si Fadil ni bercakap bukan dalam bahasa Melayu guys. Tiba-tiba cakap dalam bahasa Thailand yang tak pernah pun mak dia tahu ataupun nenek dia ni tahu cakap bahasa Thailand. Tiba-tiba cakap bahasa Thailand guys. Dah macam Cina pun ada. Suka hati lah kan. Pak Toy, Tom Yam, Tom Yam. Cakap dekat mak si Fadil ni. Lalu mak si Fadil dengar Fadil terkejut. Terus pandang pakcik dia. Si Syah ni. Lalu Fadil pun tegur. Pakcik, kenapa nenek cakap Thailand? Pakcik ajar nenek bukan-bukan Lepas tu pakcik dia pun terus cakap, Fadil, dengar ni Fadil. Nenek engkau ni, itulah pakcik cakap. Rasa-rasanya kena buatan orang ni. Tak tahu kenapa. Daripada pagi tadi, pakcik cakap dengan nenek kau, dia cakap bahasa Thailand. Dia macam dah tak erti cakap bahasa Melayu dah. Lalu itu telah menyebabkan seluruh keluarga nenek si Fadil ni dah mula risau. Jadi mak si Fadil ni pun decide cakap dekat pakcik dia ni, macam ni lah, macam ni Syah, macam ni. Sekarang ni kita kena tenang. Tak apa. Malam ni juga aku try lah call sesiapa yang aku kenal untuk datang tengok. Untuk merawat. Tengok apa sakit nenek ni kan. Kita pun tak tahu nak buat apa ni. Manalah tahu nenek ni memang betul sakit ke. Kita pun tak tahu kan. Tak apa. Sekarang ni aku try call Ustaz Mustaqim. Ustaz Mustaqim lagi Mat. Kalau korang dah tengok video aku yang sebelum ni, korang akan terkenal siapa Ustaz Mustaqim tu. So mak dia pun call lah. Sebab ada berkenalan dengan Ustaz Mustaqim ni yang duduk berdekatan dekat rumah nenek dia juga. Mak dia call, Ustaz, saya nak minta tolong ni Ustaz, emergency ni. Lalu Ustaz tu pun cakap, ya, kenapa tu puan? Ni boleh datang tak dekat rumah nenek saya ni, mak saya ni? Sebab kan saya rasa dia kena buatan lah. Lalu tanpa buang masa, selepas dah bersetuju macam tu, Ustaz Mustaqim pun tibalah di rumah nenek si Fadil ni. Lalu mulalah sesi rawatan dalam macam setengah jam macam tu. Selepas Ustaz tu dah tahu apa penyakit dan apa masalah sebenar nenek si Fadil ni, Ustaz ni pun bagi tahulah kepada pakcik, kepada Fadil dan juga mak si Fadil ni apa masalah ataupun apa yang berlaku kepada nenek si Fadil ni guys. Allahu Akbar. Kejamnya, busuknya hati seorang manusia tu. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan risau, ini masih lagi Zaf Channel. Bukannya ceramah agama ke apa. Saya ni Ustaz Mustaqim. Sekarang ni saya nak bagi tahulah kepada Pakcik Syah, kepada Puan Saudah dan juga ni cucu dia lah cucu kepada nenek je, Fadil je. Selepas Ustaz Mustaqim dah tengok dah keadaan dan kondisi nenek kamu tu, selepas Ustaz dah cuba merawat, Allahu Akbar. Apa yang Ustaz boleh beritahu? Sangkaan kamu betul Puan Saudah. Nenek ataupun mak kamu ni bukannya penyakit biasa-biasa ni, tetapi dia dah terkena sihir sebenarnya. Ada orang yang benci, yang nak nenek kamu ni meninggal dunia. Lalu dia pun dah hantau. Lalu orang ni pun dengan perasaan na'udzubillah lah, saya boleh cakap dia memang sakit hati betul agaknya. Adalah beberapa sebab yang saya tak boleh sebut. Selepas saya dah berborak dengan benda yang merasuki nenek awak tu, sampaikan nenek awak boleh cakap Thailand apa semua. Sihir ni memang kejam. Sihir yang nak membawa mati. Saya boleh cakap sihir ni macam santau lah. Sebab itulah naik semua tu gatal-gatal nenek awak ni, sampai tak boleh jalan, sampai tak lalu makan. Allahu Akbar. Tetapi apa yang saya boleh buat malam ni adalah cuba membuang sedikit bisa sihir tu. Tetapi Puan Saudah, saya nak kena makan masa. Ustaz Mustaqim cakap kan, dia kena makan masa Puan Saudah. Rawatan ni tidak boleh berlaku sehari dua je, mungkin makan berbulan-bulan. Tetapi insya-Allah lah kita sama-sama memohon kepada Allah supaya saya dapat juga membuang sihir ni. Selepas punya panjang lebar Ustaz Mustaqim dah terangkan dah segala keadaan yang menimpa nenek si Fadil ni. Lalu mak si Fadil pun tegurlah Ustaz Mustaqim ni. Mak si Fadil nak tahu juga, Ustaz tolonglah bagi tahu saya Ustaz. Walaupun saya tahu sebenarnya Ustaz takkan bagi tahu siapa yang hantar sihir ni, tetapi tolonglah Ustaz. Saya bukan nak membalas. Tidak sama sekali. Saya takkan melakukan perbuatan syirik yang jahat tu. Saya cuma nak tahu siapa yang sanggup menyantau ataupun menyihir mak saya Ustaz. Tolonglah Ustaz. Saya berayu kat Ustaz bagi tahu. Tolonglah. Selepas dah dirayu macam tu, Ustaz Mustaqim ni pun hati dia pun tak adalah keras sangat. Dia pun sedih tengok keadaan Puan Saudah ni kan, merayu-rayu nak tahu siapa. Lalu Ustaz
Mustaqim pun bagi tahu. Sekarang ni Puan Saudah, saya bagi tahulah sebab saya tengok Puan ni sedih sangat macam ni kan. Yang menyihir ni sebenarnya merupakan cucu juga. Cucu daripada nenek ni. Dan kemungkinan cucu ni adalah daripada belah cucu yang lain tu. Saya agak macam tu lah. Selepas saya dah berborak dengan nenek ni bagi tahu saya siapa yang hantar sebenarnya. Lalu Puan Saudah pun terus, saya dah agak dah Ustaz. Terus daripada sedih terus marah. Saya dah agak dah. Cucu-cucu diorang tu memang kurang ajar Ustaz. Dia pernah warning saya Ustaz. Dia pernah bagi amaran kat saya, suruh saya berjaga-jaga sampai hati diorang menyantau nenek sendiri. Na'udzubillah. Terima kasihlah Ustaz. Sekarang ni saya harap Ustaz kuatlah Ustaz. Tolonglah rawat mak saya tu. Lalu Ustaz Mustaqim pun cuba menenangkan Puan Saudah yang tengah marah ni. Dan bermulalah sesi rawatan yang memakan masa berbulan-bulan untuk menyembuhkan keadaan nenek si Fadil ni. Tetapi apa yang menyedihkan menimpa mak dan keluarga si Fadil ni, tidak sampai 2 bulan rawatan dilakukan, nenek si Fadil ni telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ajal nenek si Fadil ni telah pun tiba. Tidak tahulah disebabkan penyakit ataupun memang dah sakit tua disebabkan ajal ke apa kan. Sedihlah si Fadil ni buat kali yang kedua. Selepas dah kehilangan atuk yang tercinta, sekarang ni kehilangan pula nenek. Lalu si Fadil ni menangis-nangis. Dan si Fadil ni cakap dekat mak dia, boleh tak mak untuk kali terakhir ni Fadil nak tinggal dengan Pakcik Syah. Fadil tak tahulah rumah atuk ni banyak kenangan. Fadil nak ambil masa untuk tenangkan diri. Lalu mak si Fadil, Puan Saudah ni pun bersetuju. Semenjak nenek si Fadil dan atuk si Fadil ni meninggal dunia lah, Fadil tinggal di rumah peninggalan arwah atuk dan nenek dia ni bersama-sama Pakcik Syah dan juga makcik dia yang dipanggil Acu. Dan ada juga anak pakcik dia yang bernama Ain yang aku cakap baru nak masuk 2 tahun ni. Tinggallah diorang dekat situ dan mak si Fadil ni pun pulanglah ke rumah. Dan selepas 6 bulan daripada nenek si Fadil ni meninggal dunia, keadaan pun kembali tenang balik. Fadil pun dah mula dapat kekuatan balik. Tetapi pada masa inilah guys, berlakunya kejadian yang cukup menyeramkan yang menimpa Fadil, pakcik dia dan juga makcik dia di rumah peninggalan atuk si Fadil ni. Dikatakan suatu petang tu, si Fadil ni tengah duduk berehat dekat area ruang tamu rumah nenek dia bersama makcik dia yang dipanggil Acu ni. Tengah lepak-lepak, tak ada buat apa, baca komik apa semua. Tiba-tiba makcik si Fadil ni pun mencadangkan sesuatu kepada Fadil. Makcik si Fadil ni cakap, Fadil, macam ni lah, malam ni Acu dengan pakcik kau nak tengok Gegar Vaganza. Tiba-tiba layan juga Gegar Vaganza, duduk kampung pun kan. Ni, malam ni ada Gegar Vaganza. Makcik ingat nak buat ni lah, nak buat sponge cake. Nak buat marble cake kan. Kau nak tak? Kan makcik pandai buat. Kalau kau nak buat, kau tolong makcik buat. Kita buat sama-sama. Baru sedap sikit. Layan tengok Gegar Vaganza, makan kek apa semua kan. Dan Fadil ni pun memang tahu makcik dia ni memang rajin buat kek, memang rajin memasak apa semua. Jadi Fadil pun bersetuju. Fadil cakap, bagus juga tu Acu. Best sikit kan. Lagipun malam kita tak naklah makan berat-berat. Best. Boleh. Tapi bahan ada tak? Jomlah ni. Acu cakap kan. Makcik si Fadil ni cakap, jom kita keluar. Kalau kau bersetuju tu cantik lah tu. Kita keluar pergi ke pekan tu, beli barang-barang nak buat kek apa semua. Lepas tu kau tolonglah Acu buat. Jadi diorang pun bergeraklah ke pekan dulu, beli barang apa semua. Lepas tu balik ke rumah dalam pukul 5 petang, 6 petang macam tu. Si Fadil dengan Acu dia ni ataupun makcik dia ni pun mulalah membuat kuih ataupun kek marble ni dekat area dapur. Pada masa ni pakcik si Fadil yang Pakcik Syah ni tengah keluar pergi bekerja. Bekerja kampung lah, biasalah, tak pulang ke rumah lagi. Dan sebaik saja dah siap kek marble tu macam tu, pakcik si Fadil ni pun dalam pukul 8 lebih tu dah pulang ke rumah. Diorang pun beramai-ramai 3 beranak ni duduk di area ruang tamu tu untuk layan Gegar Vaganza yang dikatakan dah masuk semi final dah time tu. Makcik si Fadil ni memang suka Sheila Hamzah. So dia pun makanlah, diorang bertiga ni makanlah kek, tengah enjoy makan kek apa semua. Sambil tu melayan Gegar Vaganza. Anak kepada makcik dan pakcik diorang ni, aku cakap Ain ni tadi tengah tidur di dalam bilik. So makcik dia ni biarlah anak dia, anak perempuan dia ni tidur kan, si Ain ni tidur. So diorang layan macam tu. Sekali si Fadil ni perasan
anak makcik dia orang ni, si Ain ni dah pandai merangkak dah. Dia perasan Ain ni mula merangkak keluar daripada bilik makcik dia ni menuju ke area ruang tamu. Lalu Fadil pun tegurlah si Ain ni. Ain, sini meh. Sini kat abang Fadil meh. Sini meh, sini. Panggil lah si Ain ni kan. Ain ni pun merangkak lah kan. Terkedik-kedik merangkak. Lalu mak dia pun nampak. So mak dia pun cakap, Ain, sini dekat mak. Aku tak tahulah kenapa orang kita kalau nampak budak je, sini. Aku tak tahulah, memang trend lah agaknya kan. So tengah si Ain ni merangkak nak pergi ke tempat dia orang, Ain ni akan melalui depan bilik arwah atuk si Fadil ni. Tiba-tiba Ain ni berhenti betul-betul di hadapan bilik arwah atuk si Fadil ni, dan yang menakutkan, Ain ni seolah-olah diagah oleh seseorang. Sebab Ain ni tiba-tiba tergelak-gelak macam tu. Lalu daripada nak menuju ke area ruang tamu tu, Ain ni merangkak cuba masuk ke dalam bilik arwah atuk si Fadil ni. Lalu terus makcik si Fadil ni cepat-cepat bangun daripada tengok TV tu, terus mengangkat Ain. Terus cakap ke Ain, Ain, alah apa happy sangat ni? Nak buat apa masuk situ? Meh duduk dengan mak meh kat ruang tamu, sambil menepuk-nepuk si Ain ni. Lalu makcik dia pun bawa lah Ain duduk kat depan TV tu dan layan gegar vaganza macam tu. Jadi pada masa inilah Fadil ni dia rasa pelik tau. Lalu dia tegurlah makcik dia, Acu, Fadil nak tanya sesuatu lah. Makcik dia pun cakap lah, apa? Kau nak tanya apa ni kan? Kenapa Ain tergelak tadi? Dan makcik dia pun cakap lah, alah biasalah Fadil, budak kecil. Alah dia mana tahu apa kan? Diorang ni kadang-kadang gelak, kadang-kadang nangis, tak ada apalah. Kenapa kau tanya macam tu? Fadil pun cakap sesuatu yang membuatkan bulu roma makcik dia ni meremang. Sebab Fadil tanya makcik dia ni, Acu ingat tak dulu arwah atuk, semasa arwah atuk hidup, bukan arwah atuk ke yang suka agah ataupun suka bermain dengan Ain ni? Lepas tu pula Fadil tengok tadi tiba-tiba si Ain ni tergelak depan pintu tu. Silap-silap dia nampak atuk kot. Terus ditegur oleh pakcik dia, Syah, yang tengah duduk kat atas sofa tu. Fadil, jangan merepek malam-malam ni. Dah. Tak adalah. Anak aku tu biasalah budak kecil, Fadil. Kau jangan nak merepek lah, tak ada apalah. Dah lah, korang tengok lah, aku ni nak keluar ni. Kawan aku ajak lepak main carom ni. Ambil juga kesempatan. Jadi pada masa inilah isteri pakcik dia ni pun tegur lah, abang nak pergi mana main carom? Sekarang dah nak pukul 10 malam dah ni. Takkan nak keluar lagi bang. Lepas tu pakcik Syah ni pun cakap lah kat bini dia, alah awak duduk lah dengan Fadil ni. Saya ni memang nak keluar ni. Dah lah nanti, alah saya tak balik lambat. Kejapkan saya balik lah. Lalu pakcik dia pun terus start motor dan berlalu pergi. Tinggallah Fadil bersama makcik dekat rumah tu. So Fadil pun tanyalah makcik dia, memang selalu ke pakcik tu keluar malam-malam macam ni kan? Sekarang dah pukul berapa kan? Makcik dia pun cakap lah kat Fadil ni, alah biasalah tu Fadil, orang lelaki mana tidur rumah. Kalau ada kawan tu nak melepak je kerja dia. Engkau ni pun tunggulah nanti bila dah besar nanti. Marah pula, tiba-tiba marah kan, terbawa-bawa perasaan tu kan. Engkau ni kalau dah besar nanti pun kau tengoklah, kau tak reti duduk rumah Fadil. Lalu dia pun bergelak-gelak dan sambunglah tengok gegar vaganza tu. Tapi sedar tak sedar, jam telah pun menunjukkan pukul 11 malam. Gegar vaganza pun dah habis apa semua. Fadil ni pun tengah lah sambung tengok TV, layan cerita Cina, cerita apa-apalah yang ada kat TV tu. Jadi pada masa ni Acu yang merupakan makcik dia ni dah mengantuk. Lalu makcik dia pun minta diri untuk masuk ke dalam bilik. Makcik dia cakap lah kat Fadil, makcik masuk dulu sebabkan kesian si Ain ni, nak tidurkan dia apa semua. Makcik pun dah penat dah ni. Cumanya nanti kalau kau terjaga lagi, kau pesan kat pakcik kau tolong kemas area dapur tu. Makcik tak larat lah nak kemas tadi kan. Kalau dia balik je kan, kau suruh dia kemas terus dapur tu kan. Tak elok biar makanan kotor macam tu. So si Fadil ni pun sambung lah tengok TV, baring dekat atas sofa tu, tengok TV, cerita Cina, cerita Hong Kong, apa-apa cerita lah. Sedar tak sedar, mata pun dah berat, Fadil pun terlelap. Sedar-sedar je dah pukul 1 pagi. Dia pun tengoklah jam. Dia tengok jam, dah pukul 1 pagi. Dan siaran TV pun dah tak ada dah. Macam tu lah, macam zaman dulu kan. Selepas pukul 12 dah tak ada cerita apa semua. So TV tu dah tak ada siaran dah. Tapi pada masa ni Fadil tengok dah pukul 1 lebih. Kelibat pakcik dia ni tak nampak lagi balik ke rumah. So Fadil pun bercakap lah dalam hati dia,
Lambat betul, bukan pakcik cakap tak nak balik lambat ke? Aduh, aku dah ngantuk dah ni kan. Makcik pula suruh tunggu pakcik. Alamak, banyak betul makcik-pakcik kan. Hentam je lah. Alah, penat. Fadil pun terlelap lagi sekali. Dan kali ni, semasa dia tengah tidur, tiba-tiba Fadil ni terdengar bunyi. Seolah-olah bunyi tu daripada belah halaman rumah si Fadil ni tau. Fadil ni dengar bunyi tu. Pada masa ni dia dah terjaga dah disebabkan bunyi tu agak kuat tau. So dia dah terjaga, dia gosok-gosok mata dia. Bunyi apa tu? Dia cuba juga dengar betul-betul. Bunyi apa ni? Bunyi cak kan. So pada awalnya dia buat tak tahu. Dia pun macam lantak lah kan. Dia pun nak sambung tidur. Sekali bunyi tu lagi kuat. Cak. Seolah-olah orang tengah mencangkul. Dan dalam mamai-mamai tu tiba-tiba Fadil mengucap, Astaghfirullahalazim. Ya Allah, Allahu Akbar. Sebab apa Fadil mengucap? Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia rasa bunyi tu seakan-akan sama je macam masa arwah atuk dia hidup. Arwah atuk dia ni macam aku cakap suka berkebun. Jadi arwah atuk dia ni memang suka mencangkul lah. Sejak daripada kecil pun Fadil dah pernah tengok dah arwah atuk dia ni suka mencangkul. Dan bunyi yang Fadil dengar, bunyi cak-cak kat luar rumah tu, seolah-olah bunyi macam orang tengah mencangkul. Lalu pada masa ni Fadil dah rasa takut dah. Dia dah tengok jam dah pukul 2 lebih. Pakcik dia pun tak balik lagi. Dan ada pula bunyi orang mencangkul. Siapa yang nak mencangkul pukul 2-3 pagi dekat luar rumah kan? So Fadil ni pun cuba tenangkan diri dia. Dalam dia nak tenangkan diri dia tu, tak sampai 5 minit, sebaik saja bunyi cangkul tu berhenti, tiba-tiba tak pintu rumah dia diketuk. Jadi Fadil ni pun ingat pada awalnya, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allah, dia terus berlari nak buka pintu depan. Sebab dia ingat Pakcik Syah ni dah balik. Lepas tu sebaik saja dia nak buka pintu tu guys, dia dengar lagi sekali seolah-olah ada orang ketuk pintu tau. Tak. Cumanya kali ni orang tu memberi salam. Assalamualaikum. Fadil ni pun jawablah sementara dia nak menuju untuk buka pintu tu. Waalaikumsalam. Kejap Pakcik Syah, kejap saya nak buka. Dan sebaik saja dia capai pintu tu, dia nak buka selak tu, lagi sekali suara tu memberi salam. Cumanya kali ni yang membuatkan Fadil tak jadi buka pintu dan bulu roma dia terus meremang satu badan apabila suara tu, Assalamualaikum. Fadil, atuk ni Fadil, bukalah pintu Fadil. Fadil bila dengar macam tu memang terus takutlah, tergamam dia dekat depan pintu tu. Allahu Akbar. Ini bukan suara pakcik aku, ini suara arwah atuk aku. Aku memang tahu, aku memang cukup kenal suara arwah atuk. Ya Allah, kenapa arwah atuk bagi salam ni? Dalam masa dia takut tu, tiba-tiba ada satu tangan rentap tangan dia daripada arah belakang. Fadil ni dah menjerit dah. Allahu Akbar. Fadil ni dah menjerit macam tu. Sekali bila dia pusing ke belakang, baru dah dia perasan yang tarik tangan dia tu merupakan acu dia ataupun makcik dia ni. Makcik dia terus tarik tangan Fadil ni masuk ke dalam bilik. Cepat-cepat masuk ke dalam bilik tu, tutup pintu. Dan Fadil pada masa ni dah tergamam dah. Dia tegurlah makcik dia, acu. Kenapa acu tarik tangan Fadil? Fadil, sabar. Acu dia cakap, Fadil, kau jangan buka pintu tu. Sabar kejap. Sekarang ni makcik baru je call pakcik kau suruh balik kan. Tak payahlah Fadil. Nanti kita tunggu pakcik kau balik. InsyaAllah semuanya reda. Dalam keadaan kelang kabut macam tu, tiba-tiba lagi satu perkara menimpa dia orang. Tiba-tiba lagi sekali guys, lampu dekat rumah tu, seluruh rumah tu tiba-tiba terpadam, blackout. Padam macam tu. Jadi diorang lagilah takut. Makcik si Fadil ni dah siap-siap dah baca ayat Quran, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi. Fadil ni pun dah kumat kamit dah baca 3 kul. Apa yang diorang tahu sebab diorang dah teramat takut dah. Dan dalam keadaan yang cukup menakutkan,
keadaan sunyi, keadaan gelap gelita seluruh kawasan rumah tu. Nasib baiklah anak makcik dia yang Ain ni dah lena tidur. Kalau tak, Allahu Akbar, lagi huru-hara. Kalau budak kecil tu bangun tiba-tiba dia menangis, nampak sesuatu, lagilah makcik dia ni pening kan. So dalam keadaan takut, duduk dalam keadaan gelap macam tu, pam, lampu turn on. Jadi makcik dia pun Allahu Akbar, Alhamdulillah, lampu dah on balik Fadil. Fadil pun Allahu Akbar, nasib baik makcik. Ya Allah, sekarang ni kita nak buat apa? Tak apa, sekarang ni kita duduk je dalam bilik, tunggu pakcik kau balik. Dan tak lama lepas tu, dalam 10 minit lepas tu, pintu rumah dibuka dan kelihatan pakcik Fadil ni telah pun sampai dan pulang ke rumah. Lalu pakcik Fadil pun memberi salam, Assalamualaikum. Weh, mana korang ni? Lalu makcik si Fadil pun bagi tahulah pakcik dia ni, bang, ni dalam bilik ni, masuk dalam bilik. Dan pakcik dia pun masuk dalam bilik macam tu. Sebaik saja Fadil nak bagi tahu pakcik, ya Allah, saya dengan makcik dah terkena pakcik, dah terkena gangguan. Terus dihalang oleh pakcik Syah ni. Pakcik Syah terus cakap, Fadil, jap. Sekarang ni, malam ni, tak payah. Kau tak payah cerita apa-apa, kau tak payah cakap apa-apa. Malam ni kita rehat je, kita tak payah nak cerita apa yang berlaku. Pakcik pun dah penat dah ni, pakcik pun daripada luar. Kejap kan pakcik nak bersihkan diri apa semua. Malam ni kau nak tidur ruang tamu ke, kau nak tidur dengan pakcik? Terus Fadil ni sebab dah terkena gangguan tadi, dia pun takut. Dia pun cakap lah dekat pakcik Syah ni, pakcik boleh tak saya nak tidur sekali dalam bilik pakcik? Pakcik Syah pun tak cakap banyak lah. Okey lah, tak apalah. Seakan-akan pakcik Syah ni dah tahu dah apa yang menimpa Fadil dan juga bini dia ni. So malam tu diorang tidur lah. Tidur macam biasa. Dan keesokan paginya, barulah pakcik Fadil menceritakan apa yang berlaku pada malam tu guys. Pagi tu, waktu diorang berkumpul dekat area dapur, tengah makan pagi, tengah makan nasi lemak, cucur badak, apa semualah badak apa yang ada apa semua, tengah minum teh macam tu. Pada awalnya Fadil menceritakanlah apa yang terjadi kepada dia. Dia dengar suara orang mencangkul, dia dengar suara orang memberi salam. Dan suara tu Fadil cakap, itu suara arwah atuk pakcik. Ya Allah, Fadil dengar jelas pakcik. Dia bagi salam, dia suruh Fadil buka pintu apa semua kan. Nasib baiklah makcik acunya cakap jangan buka. Fadil dah takut dah pakcik. Lalu pakcik dia pun cakap, itu engkau yang kena. Kau nak tahu tak sebenarnya kenapa aku minta untuk keluar rumah? Rupa-rupanya pakcik dia cakap, pada masa tu dia tengah melepak tengok Gegar Vaganza tu, dia beberapa kali rasa yang telinga dia ni seolah-olah macam ada orang cuit beberapa kali. Jadi apabila dah macam tu, pakcik dia cakap lah, pakcik rasa tak selesa. Pakcik tengoklah engkau dengan makcik kau tengah tengok Gegar Vaganza juga. Jadi pakcik rasa macam, siapa yang main-main telinga aku ni kan? Sebaik saja pakcik pusing ke arah belakang, pakcik nampak betul-betul di hadapan bilik arwah atuk tu, pakcik nampak atuk engkau Fadil. Pakcik nampak arwah atuk tercegat memandang pakcik sambil tersenyum. Yang paling menakutkan, arwah atuk berpakaian seolah-olah pocong, tengah senyum pandang kita tengok Gegar Vaganza. Pakcik rasa arwah atuk pun minat lah Gegar Vaganza, Sheila Hamzah apa semua kan. Oh, jam dah. So terkejut lah makcik Fadil ni, termasuk Fadil juga. Allahu Akbar. Lalu makcik si Fadil ni pun bagi tahu juga kepada laki dia, abang, ya Allah, sebenarnya saya pun kena bang. Fadil, kau nak tahu tak? Masa makcik nak tidurkan si Ain malam tadi, dah masuk bilik kan? Kan kau tengah duduk kat ruang tamu tengok TV. Jadi tengah nak tidurkan si Ain ni, pada awalnya makcik rasa tak selesa. Seakan-akan ada mata yang sedang memerhatikan makcik dan Ain ni tidur kat atas katil. Jadi makcik tu pun beberapa kali pusing lah. Pusing, lena tak lena. Tapi sebaik saja makcik memandang ke arah luar tingkap dekat dalam bilik tu Fadil, ya Allah, makcik tergamam sebab makcik nampak arwah atuk sama macam pakcik kau nampak. Berpakaian macam pocong, memandang daripada arah luar tingkap tu, tepat memandang makcik tengah tidurkan cucu ni. Tengah tidurkan cucu dia si Ain ni. Ya Allah, manalah makcik tak takut. Sebab itulah makcik keluar bilik, tengok engkau nak buka pintu, terus makcik halang kau. Diorang bertiga dah terkena gangguan daripada arwah atuk. Semua dah nampak, semua dah dengar. Ada lagi satu cerita yang pakcik Syah ni tak cerita kan. Pakcik Syah ni cakap,
sebenarnya bukan sekadar itu saja. Waktu aku nak pulang ke rumah pukul 4 pagi tu pun, masa aku nak park motor, lampu motor aku menyuluh tepat ke arah dusun arwah atuk kat belakang rumah tu. Dan bila pakcik pandang saja dalam sama-sama lampu motor tu, pakcik nampak arwah atuk dalam keadaan pocong, berpakaian macam pocong, tepat berdiri dan melompat untuk menghampiri pakcik pada masa tu sambil tersenyum. Kau boleh berlari ataupun melompat ke arah pakcik dia ni. Sebab itulah pakcik Syah menggelupur cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Dan sebab itu jugalah pakcik halang kau Fadil untuk cerita, sebab pakcik dah nampak dah arwah atuk berpakaian macam pocong cuba menghampiri dan menerkam pakcik pada malam tu. Jadi diorang pun dah tak berani dah untuk tinggal dekat rumah tu. Makcik dan pakcik dia pun bercadang untuk tinggal di tempat lain sebab terlalu banyak gangguan, terlalu banyak penampakan arwah atuk dekat rumah tu. Jadi selepas dah berpindah keluar, Fadil ni pun dah mula menetap bersama mak dia dekat rumah dia. Rumah tu dibiar kosong. Tapi sampailah satu hari dalam 2-3 bulan selepas itu, pakcik si Fadil ni call lah si Fadil untuk berkumpul beramai-ramai adik-beradik. Lalu selepas diorang dah berkumpul dekat rumah mak si Fadil ni, berkumpul apa semua, pakcik Syah pun menerangkan sesuatu. Pakcik Syah cakap, sebenarnya aku nak semua berkumpul pada hari ni sebabnya 2-3 malam lepas aku bermimpi arwah atuk muncul dalam mimpi aku. Jadi semua adik-beradik diorang ni, mak si Fadil semua ni terkejut. Tapi ada sesuatu dalam mimpi tu. Arwah atuk sempat memesan kepada aku. Dalam mimpi tu aku nampak arwah atuk dalam keadaan tersenyum. Arwah atuk cakap, Syah, dengar ni Syah. Atuk nak kau jaga keluarga kita sebaik boleh. Janganlah engkau putuskan hubungan silaturahim yang ada Syah. Kalau boleh, atuk nak engkau cubalah satukan keluarga kita. Jangan disebabkan harta, jangan disebabkan nafsu. Adik-beradik keluarga berpecah belah. lalu pakcik Syah selepas dah menerima amanat ataupun pesanan daripada atuk dia ni, terus terjaga daripada mimpi. Dan pakcik Syah terus cakap dekat keluarga yang datang dekat rumah mak si Fadil pada hari tu, terus bagi tahu dia orang, macam ni lah, tak kisahlah apa yang cucu pertama daripada isteri atuk yang pertama buat, tak kisahlah apa yang menimpa arwah nenek sampai terkena sihir apa semua. Apa kata kita cubalah berbaik sebagai satu keluarga. Kita cuba lupakan, kita cuba perbaiki segala kelemahan yang kita ada. Dan itulah yang dilakukan oleh Fadil dan juga keluarga dia. Walaupun memakan masa hampir 2 tahun, tetapi alhamdulillah dengan berkat ingin menyatukan keluarga tu, akhirnya cucu daripada nenek pertama dah mula rapat, dah mula meminta maaf, menangis-nangis memohon maaf kerana sanggup menyihir nenek sampai meninggal dunia apa semua. Dan mereka pun bersatu demi amanat arwah atuk yang menginginkan sebuah keluarga perlulah bersatu dan jangan terlalu mengikut hawa nafsu disebabkan harta, berlakunya pergaduhan dan putus silaturahim. Jadi itulah saja guys kisah pada malam ni berkenaan atuk si Fadil. Dan aku harap korang semua dapat pengajaran. Janganlah kita disebabkan harta, especially selepas ada harta pusaka. Tak kisahlah selepas arwah ibu bapa, selepas nenek atuk meninggal dunia, jangan disebabkan harta kita bergaduh bersama adik-beradik. Dan benda ni lah yang aku perasan sehingga ke hari ini, itulah penyakit orang-orang kita. Disebabkan harta, disebabkan tamak, disebabkan terlalu mengikut hawa nafsu, kita sanggup putus hubungan silaturahim ataupun lebih teruk putuskan hubungan adik-beradik. Tolonglah semoga kita dijauhkan daripada sifat-sifat yang mungkar dan terkutuk ini. Ya Allahu Akbar. Jadi itulah saja guys. Aku harap kita berjumpa on the next video. Aku harap korang terhibur. Jangan lupa tekan button subscribe. Dan ingat, lagi sekali aku pesan membership hari Isnin guys. Kita jumpa hari Isnin. Stay safe, stay healthy. Salam Jumaat. Assalamualaikum. Bye bye guys.